Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Amal Khalida binti Mat Sahid. Raqmut talabah 050907. Ismi Nur Farhana binti Mazlan. Raqmut talabah 050465. Ismi Nur Fatin Ayuni binti Mahad. Raqmut talabah 05066337. Ismi Nur Fazila Ain binti Jamaluddin. Raqmut talabah 050446. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan sedikit analisis terjemahan Surah Luqman bersama rakan-rakan. Sebelum itu, kami telah memilih dua terjemahan Al-Quran, iaitu terjemahan Al-Quran Al-Hidayah dan terjemahan Smart Quran Jakim. Bagi terjemahan Al-Quran Al-Hidayah, diterbitkan oleh Al-Hidayah House of Quran Sendirian Berhad dan mendapat kelulusan daripada bahagian penerbitan teks Al-Quran Kementerian Dalam Negeri. Manakala, bagi terjemahan Smart Quran pula, ia merupakan aplikasi Al-Quran digital pertama yang diperakui dan terjemahannya berdasarkan terjemahan tafsir pimpinan Ar-Rahman yang telah dikeluarkan oleh Jakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk tugasan kali ini tentang analisis terjemahan surah Luqman. Analisis yang kami lakukan merangkumi 4 aspek utama, iaitu laras bahasa, gaya cerita, penggunaan kata dan ketepatan makna. Untuk aspek yang pertama, iaitu laras bahasa, bagi terjemahan dalam Al-Quran Al-Hidayah, laras bahasa yang digunakan senang untuk difahami kerana struktur ayat mudah dan ringkas. Selain itu, bahasa yang digunakan juga tidaklah terlalu tinggi. Manakala, untuk terjemahan dalam Smart Quran Jakim pula, terjemahan panjang dan padat. Selain itu, bahasa yang digunakan juga agak tinggi kerana penerangan yang dilakukan panjang dan boleh menimbulkan kekeliruan terhadap pembaca sasaran. Seperti contoh di sini dalam surah Luqman ayat 6, yang mana terjemahan dalam Al-Quran Al-Hidayah iaitu, dan ada di antara manusia itu orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, dan ada pula yang menjadikan agama Allah itu sebagai olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Manakala terjemahan dalam Smart Quran Jakim pula, dan ada di antara manusia orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita akan perkara-perkara hiburan yang melalaikan yang berakibat menyesatkan dirinya dan orang ramai dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan. Merekalah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Seperti yang dapat kita lihat dalam kedua-dua terjemahan ini, terjemahan dalam Al-Quran Al-Hidayah lebih ringkas dan bahasa yang digunakan juga agak senang untuk difahami oleh pembaca sasaran, dan laras bahasa yang digunakan adalah laras bahasa agama. Manakala bagi terjemahan dalam Smart Quran Jakim pula, yang kita dapat lihat di sini terjemahannya agak panjang dan ada menggunakan kata gandaan seperti cerita-cerita, perkara-perkara, ejek-ejekan dan sebagainya. Dan terjemahan ini menggunakan penerangan secara terperinci untuk memberi kefahaman terhadap pembaca sasaran. Dan terjemahan ayat yang ke-6 ini bagi saya ia agak mengelirukan kerana ayatnya yang berbelit. Cadangan terjemahan daripada saya untuk ayat ke-6 ini ialah, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan bagaimana cara saya menganalisis terjemahan surah Al-Luqman dari segi gaya cerita. Dan saya telah memilih ayat yang ke-11 sebagai contoh untuk menunjukkan perbandingan gaya cerita antara terjemahan Al-Quran Al-Hidayah dan terjemahan Smart Jakim. Okey, ini adalah terjemahan Al-Quran Al-Hidayah untuk ayat yang ke-11. Ini
inilah ciptaan Allah, maka cubalah kamu tunjukkan kepadaku apakah yang telah diciptakan oleh sembahanmu selain Allah. Bahkan sebenarnya orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Okey, pada pendapat saya, gaya cerita terjemahan ini agak ringkas tapi ianya mudah dipahami kerana penterjemah tidak terlalu terikat dengan teks sumber. Seterusnya, penterjemah telah menggunakan kata dan ayat mengikut budaya bahasa teks sasaran. Disebabkan ini, pembaca lebih mudah memahami dalam cerita dan isi yang terkandung pada terjemahan ini. Okey, ini adalah terjemahan dari Smart Jakim. Ini semuanya adalah ciptaan Allah, maka cubalah kamu tunjukkan kepadaku apakah yang telah diciptakan oleh makhluk-makhluk yang lain daripadanya yang kamu sembah itu. Tidak ada sesuatu pun, bahkan orang-orang yang zalim dengan perbuatan syiriknya itu berada dalam kesesatan yang jelas nyata. Okey, untuk terjemahan Smart Jakim ini, gaya ceritanya menarik dan isinya agak padat. Seterusnya, penterjemah telah menambahkan penerangan dengan lebih khusus di beberapa perkataan. Perkara ini telah membantu pembaca untuk mengetahui jalan cerita ini dengan lebih mudah lagi. Walaupun terjemahan ini agak panjang, tetapi gaya ceritanya masih lagi tersusun dan tidak menirukan pembaca sasaran. Okey, jadi cadangan terjemahan saya untuk ayat ini adalah ciptaan Allah, maka cubalah kamu tunjukkan kepadaku apakah makhluk-makhluk yang telah dicipta oleh sembahanmu selain Allah. Sedangkan orang-orang yang zalim itu dalam kesesatan yang jelas. Okey, sampai di sini sahaja perbandingan antara terjemahan Al-Quran Al-Hidayah dan terjemahan Smart Jakim dari segi gaya cerita. Seterusnya, analisis terjemahan Surah Luqman dari sumber terjemahan Al-Hidayah Al-Quranul Karim dan terjemahan apps Smart Quran Jakim. Saya telah memilih ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Terjemahan ayat 20 dari Al-Hidayah Al-Quranul Karim. Tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah telah menundukkan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu zahir dan yang batin? Tetapi dalam pada itu, ada di antara manusia yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Seterusnya, apps Smart Quran Jakim. Tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan yang ada di bumi dan telah melimpahkan kepada kami nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Dalam pada itu, ada di antara manusia orang yang membantah mengenai sifat-sifat Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan atau sebarang petunjuk dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah yang menerangi kebenaran. Apa yang kita boleh lihat di sini bahawa terjemahan Al-Quran Al-Hidayah ini lebih ringkas dan pendek berbanding terjemahan apps Smart Quran Jakim yang panjang dengan huraian dan terjemahannya. Seterusnya, analisis dari aspek ketepatan makna, iaitu daripada terjemahan Al-Hidayah. Yang pertama, makna terjemahan ada yang tepat dan kurang tepat. Yang kedua, contohnya perkataan wa asbagha alaikum ni'amahu diterjemah menjadi dan menyempurnakan nikmatnya. Serasa perkataan di situ ataupun makna di situ kurang sesuai dan perlu diganti dengan makna lain, iaitu wa asbagha alaikum ni'amahu dan mengurniakan nikmatnya lagi sesuai di situ. Seterusnya, terjemahan Jakim. Yang pertama, makna dalam terjemahan ini semuanya tepat mengikut situasi dan konteks ayat. Yang kedua, penterjemah menterjemah ayat Quran dengan baik sehingga dapat difahami oleh pembaca sasaran. Seterusnya, cadangan terjemahan daripada saya.
Tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah telah memberikan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentinganmu dan mengurniakan nikmat-Nya untukmu sama ada yang zahir dan batin. Tetapi dalam pada itu ada di antara manusia yang menolak sekeras-kerasnya tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan kitab yang memberi penerangan. Okey, seterusnya surah Luqman ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Okey, terjemahannya Al-Hidayah Al-Quran Al-Karim. Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti mencipta dan membangkitkan satu jiwa sahaja, iaitu mudah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Seterusnya, Smart Quran Jakim. Bagi Allah yang Maha Kuasa, soal menciptakan kamu semua dari tiada kepada ada dan soal membangkitkan kamu hidup semula sesudah mati, tidak ada apa-apa sukarnya. Hanyalah seperti mencipta dan menghidupkan semula seorang manusia sahaja. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Analisis dan kritikan dari segi penggunaan kata ialah untuk terjemahan Al-Hidayah, yang pertama, terjemahan ini menggunakan perkataan yang betul bagi menyampaikan makna ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua, terjemahan ini menggunakan perkataan yang mudah difahami hatta kepada kanak-kanak. Okey, seterusnya, untuk terjemahan Smart Quran ataupun Jakim, yang pertama, penyusunan perkataan dalam terjemahan ini perlu disusun lagi bagi memudahkan pembaca untuk memahaminya. Yang kedua, terjemahan ayat tidak ada apa-apa sukarnya. Boleh diringkaskan lagi dengan perkataan mudah. Hal ini kerana untuk memudahkan pembaca memahaminya kerana perkataan yang ringkas dengan makna yang padat lebih menarik minat pembaca. Okey. Untuk cadangan terjemahan saya ialah menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti mencipta dan menghidupkan satu nyawa sahaja, iaitu mudah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.